azan macam biasa bunyi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya melakukan perbuatan keingkaran demi keingkaran. Kita akur dengan kedudukan hati kita yang serendah-rendahnya, ataupun erti kata yang lain, kita akur dengan kedudukan hati kita yang penuh tawadhu'. Kesemua kita adalah hamba yang begitu memiliki serba banyak kekurangan muamalah hubungan baik kita dengan Allah. Keingkaran demi keingkaran, kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita lakukan, masih lagi Allah amal dengan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya hati-hati kita diterjemahkan dalam kedudukan hati yang bersyukur kepada Allah atas pilihan yang dipilih oleh Allah, atas keizinan yang diizinkan oleh Allah. Memohonlah kita kepada Allah, merayu kepada Allah, memperbanyakkan permintaan permohonan doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa istiqamahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan halawatul iman, kemanisan iman kepadanya. Tiga amalan ini amalkan oleh seseorang mukmin, maka akan Allah anugerahkan kepadanya halawatul iman, iaitu kemanisan iman. Tidaklah Allah anugerahkan pada seseorang itu kemanisan iman, melainkan Allah setelah itu akan anugerahkan halawatul ibadah, kemanisan di dalam ibadah. Biasa kita pernah dengar salafus salih, para a'immah, para salafus salih, mereka telah mendirikan salat subuh menggunakan wuduk salat isya selama 40 tahun lamanya. Di antara lain adalah Al-Imam Sayyidina Ata rahimahullah, yang mendirikan salat subuh menggunakan wuduk salat isya selama 20 tahun lamanya.
Kenapakah mereka menghabiskan malam mereka dengan ibadah-ibadah sehingga mereka sanggup tak tidur? Khususnya mereka habiskan malam mereka dengan ibadah salat, kerana Allah telah menganugerahkan pada mereka kemanisan di dalam ibadah. Kenapa Allah anugerahkan pada mereka kemanisan dalam ibadah? Kerana Allah telah menjadikan kedudukan iman mereka dalam keadaan memiliki manis juga. Allah menganugerahkan pada mereka kemanisan iman. Disebabkan apa? Disebabkan kerana 3 amalan ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 amalan ini, yang pertama, memiliki kedudukan hati yang hatinya melebihi mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai seseorang kerana Allah, mahabbah fillah, mencintai seseorang kerana Allah. Yang ketiga, membenci kekufuran seperti mana dibenci sekiranya dia nak dicampakkan masuk dalam neraka. Ketiga-tiga amalan ini sudah disempurnakan amal oleh seseorang yang beriman pada Allah, maka dia akan merasakan kemanisan iman. Setelah Allah menganugerahkan kemanisan iman, setelah itu pula akan Allah anugerahkan halawatul ibadah, kemanisan ibadah. Maka setiap ibadah yang dilakukan, maka memiliki tawajuh, tumpuan di dalam setiap amal ibadah yang ia lakukan. Yang pertama, dalam soal amalan halawatul iman, memiliki kedudukan kondisi hati yang memiliki lebih mencintai Allah dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda bukti seseorang mencintai Nabi itu adalah dengan dia mengamalkan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita hadiri majlis kuliah perdana atau ceramah perdana, biasa kita akan dengar satu ayat Al-Quran yang acap kali yang kita akan dengar bersempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Wahai Muhammad, beritahukanlah, barang siapa yang mencintai Allah, sebut kalimat ini, fattabi'uni, ikutilah aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya Allah mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda bukti dia mencintai Allah dan Rasul. Kerana dalam ayat Al-Quran ini pula firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha", beritahu barang siapa yang mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, wajib mengikuti Nabi supaya mendatangkan cinta Allah kepada kita. Sebab tu selanjutnya Al-Quran ini sebut yuhibbukumullah, confirm Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan hatta dosa-dosa kamu juga akan diampuni oleh Allah. Maka di dalam amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi mahabbah, cintanya Allah, dan mengandungi maghfirah, pengampunan Allah. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seorang hamba yang dicintai oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril alaihi salam, dan Allah taala akan berfirman, ya Jibril, cintailah hamba-Ku ini yang telah Aku mencintainya. Dan Allah taala memerintah malaikat Jibril supaya mengarahkan semua malaikat ciptaan Allah mencintai hamba tersebut yang hamba itu telah dicintai oleh Allah. Ini satu riwayat. Fi riwayat, dalam riwayat lain sambungan, dan Allah akan meletakkan pada hati para hamba untuk mencintai hamba yang telah dicintai oleh Allah. Kita nak kita sebagai seorang suami dicintai oleh isteri. Isteri pula sebagai seorang isteri, dia usaha bagaimana suami mencintainya. Mak ayah pun sama juga, fikir macam mana disayangi oleh anak-anak dia. Hak anak-anak pun fikir benda yang sama juga, bagaimana mak ayah dia mencintainya, kawan dan sebagainya. Maka antara amalan membuat supaya orang mencintai kita, lakukan, laksanakan amalan terlebih awal yang Allah mencintai kita. Nanti Allah gerakkan hati-hati para hamba mencintai kita. Rosaknya hubungan kita dengan manusia sebenarnya rosaknya hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah. Rosaknya hubungan kita dengan sama kita sebenarnya kerana rosaknya hubungan kita dengan Allah. Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan sama kita? Terlebih awal perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah sendiri berkuasa memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Dalam ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mendatangkan cinta Allah, di situ mengandungi maghfirah, pengampunan Allah. Tuan-tuan, matlamat tujuan hidup kita bersama adalah bagaimana misi dan visi kita ketika matinya kita dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga alam barzakh kita, kehidupan akhirat dan hadap di hadapan Allah semua dimudahkan oleh Allah. Sehingga di akhirat besok hadap di hadapan Allah, Allah meridai kita kerana matinya kita beserta dengan dosa-dosa telah diampun oleh Allah. Ini tujuan matlamat hidup singkat ni, 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Syaitan mengatakan misi dan visi awak, hidup awak projek 2, 3, 4, 5. Bank mesti kena ada banyak duit. Syaitan telah tipu kehidupan kita. Diriwayatkan oleh Abu Zinad rahimahullah, ada 4 orang sahabat duduk di hadapan Hijr Ismail. 4 orang sahabat, syabab min as-sahabah, pemuda daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada kecoh kot dulu. Tahun lepas ke? Tahun lepas ke? Hijr Ismail pindah. Kan? Tak pernah tahu. Lupa kan, banyak informasi sangat. Lebih kurang terlepas kot nah. Maqam Ibrahim. Hijr Ismail, ada 4 orang sahabat duduk di hadapan Hijr Ismail. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Az-Zubair, dan juga Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Keempat sahabat ini duduk di hadapan Hijr Ismail, dan mereka mengatakan di antara satu sama lain, jomlah kita saat ini berangan-angan, jom kita sebut besok besar kita nak jadi apa, cita-cita kita apa besok besar nak jadi. Kemudian Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala mengatakan, cita-citaku adalah besok besar aku nak jadi khalifah Amirul Mukminin. Kemudian kata Sayyidina Urwah radhiyallahu ta'ala, ada pun cita-citaku besok besar adalah aku nak jadi seorang yang alim,
sehingga manusia berbondong-bondong mendatangiku mengambil ilmu manfaat yang ada kepadaku. Kemudian kata Sayyidina Mus'ab radhiyallahu ta'ala, cita-citaku adalah bagaimana besok besar aku menjadi gubernur atau menteri besar Iraq. Dan juga aku berharap aku dapat menikahi dua wanita yang menurut pandangan mataku mereka adalah cantik sangat-sangat, iaitu Aisyah binti Talha radhiyallahu ta'ala anha dan juga Sakinah binti Al-Husain radhiyallahu ta'ala anha. Giliran yang terakhir, yang keempat, sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, ada pun cita-citaku adalah bagaimana sebelum aku mati dosa-dosa aku dibersihkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah, sehingga besok di akhirat Allah Ta'ala telah redha kepadaku dan Allah Ta'ala mudahkan perjalanan akhiratku memasuki dalam syurganya. Ini adalah cita-citaku. Perawi bagi kisah ini adalah Abu Zinad rahimahullah. Kata Abu Zinad rahimahullah, mereka sebut ni ketika mereka kecil lagi dan budak-budak lagi. Ternyata ketika mereka dah besar, apa yang mereka harap mereka sebut ini, ketika mereka dewasa, mereka besar, telah Allah berikan apa yang mereka inginkan. Doa time, tak ada dosa lagi, tanggungan dosa lagi, mustajab doa. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala mengatakan, cita-citaku adalah jadi gubernur, menteri besar, menjadi khalifah Amirul Mukminin. Abdullah bin Az-Zubair. 4 khalifah. Khalifah Ar-Rabi', khalifah yang keempat terakhir, khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala. Setelah itu pucuk kepimpinan diserah kepada siapa? Setelah syahidnya Sayyidina Ali, diserahkan kepada puteranya Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ia pegang khalifah lebih kurang dalam 11 bulan 7 hari, tak lama. Kemudian ia sendiri menyerahkan kedudukan jawatan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tanpa desakan. Cuma berlaku pertelingkahan adik-beradik antara Hasan dan Husain. Sayyidina Husain kata, tak payah bagi, ni seteru ayah kita ni, seteru ayah kita, kenapa nak serahkan pula kepadanya? Kata Sayyidina Hasan, Husain jangan cakap banyak. Kalau mencegahku daripada ku serahkan kepimpinanku pada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka aku letak engkau dalam satu rumah, dalam satu bilik. Aku kunci bilik, kunci rumah sekali. Setelah selesai aku menyerahkan jawatanku, baru aku keluarkan kau. Sayyidina Ali kemudian pucuk kepimpinan serah kepada, dipimpin oleh Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan berikan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum meninggal, ia berikan kedudukan jawatan ini kepada puteranya, iaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Ali berikan pada, kemudian diberikan pada Sayyidina Hasan, kemudian diberikan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan berikan pada puteranya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian pucuk kepimpinan itu pula diserah kepada siapa? Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid punya anak dibagi nama macam ayahnya, nama Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian barulah pucuk kepimpinan itu diserahkan kepada Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. So apa yang disebut di Hijri Ismail tu diberikan oleh Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Arwah, aku nak jadi orang alim kabir, alim besar. Ternyata ia menjadi orang yang paling penting, orang alim, meminta fatwa kepada Sayyidina Arwah di Haramain Mekah dan Madinah.
Sayyidina Mus'ab radhiyallahu ta'ala kata nak jadi pemimpin di Iraq, dan ia pun telah menjadi gubernur menteri besar Iraq, dan ia pun menikahi dua wanita yang menurut pandangannya cantik, iaitu Aisyah binti Abi Talha dan juga Sakinah binti Al-Husain. Dan kata Abu Zinad rahimahullah, apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar, pengampunan Allah, maghfirah, moga-moga Allah Ta'ala mengampuninya. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita tak tahu kita mati bila. Cuma kita harap sangat kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dan mati kita dalam keadaan husnul khatimah, kubur kita raudhah min riyadil jannah, dan Allah mudahkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, tajuk saya tak tahu nak bubuh tajuk apa. Kerana minggu lepas Jumaat, saya tazkirah Jumaat di Surau Batu Tiga Shah Alam, dekat dengan CSR Kilang Gula tu. Ada satu surau tu, surau Jumaat, dan memandangkan khatib di atas mimbar tu berkhutbah berkaitan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebut, Nabi amal. Lebih kurang macam tu tajuknya. Saya pun fikir nak tazkirah bab apa, dan sealang-alang nak datang maulid ni, saya belek kitab Sifatus Safwa karya Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Sebenarnya kitab ni rujukan saya juga sebenarnya, Maulidur Rasul pada tahun lepas. Kemudian tahun ni pun antaranya yang sama jugalah. Imam Ibn Jauzi rahimahullah karang kitab ni. Kitab ni dia ada 4 jilid. Muqaddimah kitab ni, Imam Ibn Jauzi rahimahullah mengkritik kuat Imam Al-Hafiz Abu Na'im Al-Asbahani, iaitu karyanya Hilyatul Awliya. Ini kitab besar ni, Hilyatul Awliya, ada 26 jilid. Antara karya sumbangan Al-Hafiz Abu Na'im Al-Asbahani Al-Syafi'i rahimahullah, ulama yang telah tinggalkan kita 1000 tahun, bukan 1000, lebih lagi yang lepas, sebelum Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Hafiz Abu Na'im Al-Asbahani, karya yang besar juga lain adalah Ma'rifatus Sahaba, yang menghimpunkan beberapa riwayat berkaitan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Abu Na'im seorang ulama ahli hadis yang pro ilmu sufi, ataupun termasuk daripada ahli hadis dan al-mutasawwifin, ulama pembela mazhab tasawuf. Tapi tasawufnya itu bukan simbang makrifat, hakikat, itu bukan. Tasawufnya adalah tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Kerana kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, setiap tasawuf itu tidak memiliki 2 sayap, tidak berterbang dengan 2 sayap, Al-Quran dan Sunnah, maka tertolaklah tasawuf tersebut. Junaid Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, jalan kami, jalan kesufian tasawuf kami adalah jalan yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Sekiranya aliran tasawuf yang tidak ada Al-Quran dan Sunnah padanya, maka ia tertolak. Begitu juga disebutkan oleh Al-Allama Al-Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Jauzi rahimahullah pada muqaddimah kitab ini mengkritik karya ini, Hilyatul Awliya karya Al-Hafiz Abu Na'im. Antara kritikannya adalah, kenapa kitab ini tak didahulukan riwayat-riwayat berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi didahulukan riwayat mengenai sahabat Abu Bakar As-Siddiq. So Ibn Jauzi rahimahullah tak boleh terima, tak puas hati. Ibn Jauzi ulama yang telah tinggalkan kita 700 tahun lebih kurang 800 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Ibn Jauzi satu zaman. Ibn Qayyim Al-Jauziyah tu lain lagi, tu anak murid Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ini Imam Ibn Jauzi Abul Faraj
rahimahullah. Maka kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, kalau nak membicarakan riwayat mengenai seseorang, maka layaknya dibicarakan riwayat mengenai manusia paling terbaik, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa puluh riwayat berkaitan mengenai Nabi yang dihimpunkan oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Saya ambil lebih kurang dalam 10 ke 9 riwayat. Mana sempat ataupun saya akan sebut cepat nanti insya-Allah. Lebih kurang dalam 10 riwayat, daripada lebih kurang berapa puluh riwayat ada, lebih kurang saya ambil dalam 9-10 saja riwayat berkaitan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertuju dalam soal riwayat bab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga keutamaan dua riwayat, keutamaan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat mengenai keutamaan Nabi berbanding nabi-nabi sebelum Nabi, dan juga perbandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelum Nabi. Itu dua tu riwayat. Selainnya, yang terakhir mungkin kita akan sentuh fadilah kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga ada kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang dalam 7 riwayat berkaitan dengan selok-belok berkaitan mengenai akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau ceramah ni saya hafal biasa. Tapi tahun ni ceramah tak boleh nak hafal sebab anak saya dia suka koyak kitab-kitab saya tadi pun dia koyak. Saya Jumaat nak ceramah mengenai peperangan Badar. Kerana saya Putrajaya hari Jumaat ni surau, salah satu surau lah di Putrajaya. Satu grup lah di WhatsApp saya tu. Satu grup dengan Abang Ashraf, nama dia Rai namanya. Tajuk yang diberi nadi peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nadi peperangan Nabi? Kalau bagi mengenai akhlak ataupun tajuk umum senanglah. Tapi memandangkan diberikan satu tajuk khusus mengenai perang. So saya tengok antara perang yang paling banyak muka surat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafiz Ibn Kathir adalah perang Badar, sebanyak 256 muka surat. Jenuh tu nak habis macam mana? 3-4 hari ni saya kena kurang tidur lah. Saya kena bangun awal sebelum subuh, nak kena hafal sampai lepas subuh. Target saya sehari lebih kurang dalam 64 muka surat nak kena hafal mengenai peperangan Badar. Dan tuan-tuan doa untuk saya, moga Allah mudahkan ya. Amin. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Hafal tu hafal. Tapi riwayat apa? Riwayat daripada ahli hadis siapa dan sahabat siapa yang meriwayatkan hadis itu saya tak hafal. Tapi saya ada tulislah di handset saya ni. So setiap riwayat saya akan sebut riwayat daripada ahli hadis siapa, daripada kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis tu siapa, saya akan sebut, jangan risau insya-Allah. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah riwayat mengenai akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat. Pertama, riwayat daripada Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad, daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia meriwayatkan datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia jumpa dengan Sayyidah Aisyah dan dia mengatakan, dia Aisyah, apakah di antara bentuk-bentuk amalan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sambung nanti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadiran tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan, datang seorang sahabat kepada Sayyidah Aisyah, ia bertanya kepada Sayyidah Aisyah bagaimanakah di antara bentuk-bentuk akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertindak dengan tindakan yang kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjerit-jerit ketika berada di pasar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalas keburukan itu dengan kebaikan. Seterusnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi dan juga Imam Ibn Hibban daripada sahabat Anas bin Malik, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat yang merupakan tukang khidmat kepada Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, selama 10 tahun lama aku berkhidmat kepada Nabi, tak pernah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada apa pekerjaan-pekerjaan yang tak sempurna yang kulakukan. Mahupun pekerjaan-pekerjaan Nabi amanahkan padaku, aku tak laksanakan pun, tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang padaku dan Nabi berkata dengan tak pernah pun. Ini di antara bentuk akhlak baik yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seterusnya adalah riwayat mengenai tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari fi sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih daripada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Umar, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menyanjung-nyanjungku secara berlebih-lebihan seperti mana golongan Nasrani mereka telah menyanjung-nyanjung Nabi Isa alaihi salam secara berlebih-lebihan. Kerana sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, maka oleh dari itu panggillah aku dengan panggilan hamba Allah dan pesuruh Allah. Di antara kalimat yang Nabi sebut, ia merupakan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Sahih daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang jariyah, didatangi oleh seorang hamba wanita, yang mana hamba wanita ini masih budak lagi. Dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pegang tangan Nabi, kemudian dia bawa pada tempat yang dia nak pergi. Fi riwayat wa isnad sahih, dan meriwayat yang lain hatta sanadnya sahih, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, datangnya hamba wanita ini pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana yang dia rasa dia suka nak bawa, dia akan bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, aku melihat raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak menunjukkan raut wajah yang tak selesa, kerana dia dipegang tangan, dipegang oleh seorang status hamba yang budak lagi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu penuh meraihkannya. Ini di antara bentuk tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali menutup pintu rumahnya. Maksudnya Nabi tutup pintu lah. Sekiranya ada mana-mana sahabat perlukan bantuan, hajat nak jumpa Nabi, meskipun di waktu malam, confirm Nabi akan buka pintu untuknya. Padahal ini khairul insan, khairul makhluk, sebaik-baik manusia dan ciptaan Allah. Datanglah bila masa pun nak jumpa, tak ada halangan. Dan kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada assistant. Siapa yang nak jumpa Nabi bila-bila boleh je jumpa. Tak perlu jumpa Abu Bakar terlebih awal, tak payah nak jumpa Sayyidina Umar terlebih awal. Bila-bila masa, di mana-mana sahabat pun boleh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Nabi itu melainkan suka duduk, dan makan Nabi pun dalam keadaan duduk di bawah. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ihya dalam Adabut Ta'am, adab makan, kata Imam Al-Ghazali, orang makan tu duduk bawah lah ikut sunnah. Biar sifat dia pun sifat bawah juga nanti. Bila makan itu akan mewarisi sifat tawadhu', sifat hambal, ataupun sifat rendah hati ataupun rendah diri. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ihya disebutkan, ada seorang sahabat tergetar-getar duduk di depan Nabi. Nabi kata, kenapa kamu takut? La takhaf. Kamu duduk bukan di hadapan seorang raja pun. Kamu hanya duduk di hadapan seorang hamba Allah sepertimu juga. Maka janganlah kamu ketakutan sehingga berkeringat, sehingga titik peluh dia jatuh, jangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam temukan lututnya, dia bertembung dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya riwayat mengenai kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wal Muslim fi sahihihima, daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi ketika aku mendirikan salat, aku ingin kalau aku lamakan akan salatku.
Maksudnya Nabi nak bacaan dalam salat Nabi nak baca panjang-panjang. Akan tetapi telah ku dengar tangisan anak kecil di belakang, kerana itu aku mempercepatkan akan salatku, kerana aku mengetahui bagaimana gelisahnya ibu kepada anak kecil tadi. So, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan di luar, hatta dalam salat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan akan kasih sayang. Seterusnya mengenai senda gurau Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawah Ahmad fil Musnad daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala meriwayatkan ada seorang sahabat namanya Sayyidina Zahir radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Zahir radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang duduk di corak kampung. Sayyidina Zahir radhiyallahu taala anhu asal jumpa Nabi mesti dia bagi hadiah kat Nabi, dan Nabi akan balas balik dengan cara melakukan persiapan yang rapi untuk perjalanan balik ke kampungnya, segi kenderaan dan sebagainya. Sayyidina Zahir radhiyallahu taala kata Anas bin Malik, orangnya kecil, orangnya pendek. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki pasar, Nabi tengah nampak Sayyidina Zahir tengah jual. Dia seorang pedagang, dia penjual. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam peluk di belakangnya. Dan Sayyidina Zahir tak selesa dan dia marah-marah, dia menjerit. Siapa ni duk main-main peluk belakang ni? Lepas. Tengok tak nak lepas lagi. Maka dia kalih belakang, ternyata itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tahu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengaja. Apa dia buat? Kerana perut Nabi sallallahu alaihi wasallam peluk dia punya rendah tu, kepala dia tu dekat dengan perut Nabi. Bila dia tahu belakang tu Nabi, maka sahaja dia lagi rapatkan kepala dia dengan perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai orang yang lalu di pasar, siapakah nak beli sahabat ini? Zahir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Zahir mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tuan cakap macam tu? Nescaya tuan akan mendapati saya tak laku dijual, kerana saya orang miskin, pakaian saya kotor, saya orang kampung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Zahir, engkau di sisi Allah sangat laku jualan engkau. Fi riwayat dan riwayat lain, ya Zahir, sekiranya dikumpulkan seluruh harta orang yang ada di pasar, nescaya dia akan tak mampu nak beli kamu, wahai Zahir. Kita nak melawak ni dengan orang have je, punya lemaknya kita tu, tengok. Kita nak duduk lepak berkawan dengan orang yang ada welfare, pakai tie, pakai jam tangan, dia orang yang kaya, rumah 2-3 tingkat. Apa punya perangai ni? Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, panutan ikutan kita, nak dicintai oleh Allah, nak jalan ke syurga, wajib ikut Nabi. Antara akhlak Nabi, suka berkasih sayang, gelak ketawa, duduk bersama dengan golongan fuqara wal masakin, fakir miskin. Seterusnya riwayat mengenai keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi sebelum Nabi. Rawal Bukhari wal Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihanku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku adalah 5. Pertama, Allah akan campakkan rasa gerun ketakutan pada hati musuh-musuh sebelum sebulan mereka menghadapku. Yang kedua adalah Allah Ta'ala jadikan bumi ini untukku adalah masjid dan tempat yang suci, sehingga barang siapa daripada kalangan umatku sudah memasuki waktu salat, maka mereka boleh salat di mana-mana kerana tempat itu adalah suci. Yang ketiga, Allah Ta'ala telah halalkan padaku harta ghanimah, iaitu harta rampasan perang. Yang keempat, Allah Ta'ala jadikan aku Nabi yang memegang syafaat di akhirat nanti. Yang kelima, setiap Nabi dan Rasul diutuskan untuk kaum mereka, namun aku Allah Ta'ala utuskan bagi sekalian para manusia. Yang seterusnya, perbandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Rawah Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala, Bukhari Muslim daripada sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan aku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti satu bangunan besar, satu bangunan indah, begitu indah, begitu besar. Ada beberapa orang mengelilingi bangunan tersebut. Ternyata mereka melihat pada bangunan mewah yang besar tu, di hujung bangunan tu ada satu batu bata tak terletak kat situ.
Kemudian mereka mengatakan, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau ada satu batu lagi letak di situ, saya nampak indah lah, lebih nampak gah lah, mewah lah bangunan ini. Satu batu bata yang tak ada satu tu, itu adalah aku berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Maksudnya indahnya nabi-nabi lain kerana ada keindahan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi memiliki keistimewaan yang tertentu, kesemua itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setampan-tampannya kacak wajah Nabi Yusuf alaihissalam, lebih kacak lagi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Aisyah radhiyallahu taala. Yang seterusnya, yang terakhirlah, last lah. Ini baru saya sebut satu tanpa syarah tau. Kalau syarah lagi lambat nanti. Ini last lah. Bentuk kefakiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, beras mahal. Bukan beras je, barang-barang lain pun mahal. Saya bawa riwayat, dua riwayat. Ini pengubat bagi kegelisahan yang dialami oleh sekarang pada tuan-tuan, khususnya tuan-tuan dan orang yang tengok live juga lah, khususnya tuan-tuan dan juga perempuan. Orang ilmu tak ada tu, gelisah je hidup dia kan. Mustahak pentingnya orang hidup dengan memiliki kaya raya dengan ilmu, meskipun dia fakir miskin dengan harta. Rawahu Muslim fi sahih. Ini last ada dua riwayat last. Rawahu Muslim fi sahih an An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala khutbah Jum'an ketika ia menjadi menteri besar di Kufah. Kata Nu'man bin Bashir di atas mimbar fi yaumul Jum'ah, ketika hari Jum'an, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala bahwasanya dahulu kami berada pada zaman kepimpinan yang dipimpin oleh Khalifah Tsani, khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pernah dialami di zaman Sayyidina Umar kesusahan segi soal bekal, maka Umar pada khutbah Jumaat menyebutkan, wallahi, aku bersumpah, ya ma'asyaral muslimin, wahai semua orang Islam, aku bersumpah kepada kamu, aku melihat dengan hadis sahih Muslim, aku melihat dengan mataku sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan meringkuk kerana tak menemukan satu kurma daqal untuk Nabi makan mengenyangkan perut Nabi. Kita duk menjerit, gila-gila menjerit ni. Poi, apa punya kegilaan, mahalnya harga, khususnya beras. Boleh makan lagi weh. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkuk satu hari penuh, tak menemukan kurma daqal. Tuan-tuan tahu kurma daqal? Daqal? Tak tahu tak sayang Nabi ya. Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab muzakarah setiap bulanan kita, Bustanul Arifin. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah ala Sahih Muslim mengatakan, kurma daqal itu adalah kurma yang kualiti paling rendah, yang hampir membusuk. Kita duk menjerit, okeylah awak nak salahkan, itu lain cerita. Tapi satu sudut, banyakkan alhamdulillah, bank duk ada duit lagi, masih boleh beli lagi. Soal awak pembangkang punya pihak ke, itu lain semua, letak cerita belakang. Soal bagaimana kedudukan kita dengan kefakiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukurlah kehidupan kita. Seterusnya rawah Al-Bukhari fi sahih. Tadi riwayat Imam Muslim sahih, ni Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Daripada Muhammad ibn Sirin rahimahullah, tokoh besar ni Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin kata, aku jalan bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Pada satu jalan lorong, kami telah melihat ada orang tengah buat kambing bakar, kambing golek. Orang tadi yang buat kambing golek tengah makan, dia melihat kedatangan Abu Hurairah kami, dan dia mengatakan, ya Abu Hurairah, ta'al, kesini. Kemudian datang Abu Hurairah, dan mereka mengatakan, jamahlah sikit, makanlah, bagi kenyang pun tak apa banyak ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dunia dalam keadaan tak pernah Nabi kenyang meskipun dengan makan gandum. Tak pernah. Dan riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, celakalah kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan Nabi tak pernah tengok kambing golek, tak pernah Nabi makan sampai tahap kekenyangan. Dan kata Muhammad ibn Sirin, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu tinggalkan mereka.
Hadirin hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ada lagi banyak riwayat yang saya nak kongsikan, tapi kerana tadi yang awal mengenai kecintaan pada Allah, Nabi, kemudian dan juga beberapa riwayat mengenai pengampunan Allah, tu dah pun dah tarik banyak dah, sehingga saya rasa cukuplah beberapa riwayat yang saya kongsikan. Moga-moga mendatangkan manfaat untuk diri saya, tuan-tuan dan juga puan-puan, dan juga apa yang kita muzakarah membentukkan kedudukan hati kita memiliki kecintaan pada Allah, dan khusus jugalah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan moga Allah berikan kekuatan pada kita semua untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah berikan kekuatan untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana orang yang memperbanyakkan selawat, Allah mudahkan kehidupan dunia dan akhiratnya, ada rezeki nanti. Dalam kitab Bustanul Arifin saya sebut nanti riwayat-riwayat mengenai kelebihan selawat. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saya lepas ni nak ke Kelang pula, Bandar Puteri, untuk ceramah nanti lepas Isyak pula nanti, dan saya minta maaf Isyak tak sempat bersama dengan tuan-tuan puan-puan. Sebelum mengakhiri kuliah, macam biasa, saya minta maaf lah. Anda kata sepanjang tempoh saya kuliah, mana tahu ada kata-kata saya tergores hati tuan-tuan puan-puan ke, ada marah dengan saya, tak suka saya sebut pasal beras dan sebagainya. Saya dengar rendah hati sangat, mohon maaf pada tuan-tuan puan-puan. Yang seterusnya, saya harap pada semua kalangan jemaah muslimin muslimat, tolong doakan untuk saya, doakan untuk isteri, dan tolong doakan untuk anak saya. Yang seterusnya, apa yang kita muzakarah, moga kita doa pada Allah, moga Allah beri kekuatan untuk kita amal, dan kita sampaikan pada orang yang tak hadir majlis bersama dengan kita. Tanamkan niat bangun tahajud, besok cuti kan, ambil masa sikit lah, lebih sikit untuk salat malam. Dan sebelum tidur, maafkan kesalahan saudara muslim di belakang kita yang kita tak tahu apa salah mereka, dengan kita just maafkan, kerana ia merupakan amal yang mudah masuk dalam syurga, seperti riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Akhir kalam, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap, kelemahan, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya qadrihi khairi syarrih min Allah Ta'ala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk kullu min indillah, kesemuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ilahil ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.